Hai, Assalamualaikum semua. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Syazwani Izzati binti Saili dari KAD 1143C dari Fakulti Art and Design. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk Hukum Islam terhadap aplikasi TikTok. TikTok ialah rangkaian sosial perkongsian Cina berpangkalan di Beijing yang diasaskan pada tahun 2012 oleh Zhang Yiming. Pengguna Android dan pengguna iOS boleh mendownload aplikasi tersebut di Play Store atau Google Play. Aplikasi ini sering digunakan sebagai hiburan dan platform untuk mengetahui isu-isu semasa. Aplikasi TikTok ialah video muzik pendek dan lip sync yang boleh dirakam oleh penggunanya sama ada menggunakan akaun ataupun tidak membuat akaun. Semestinya, aplikasi TikTok ini tidak asing lagi kepada kita, sama ada muda atau tua. Bahkan aplikasi TikTok ini telah dikenali di seluruh negara. Setiap perkara yang kita lakukan pasti akan ada kebaikan serta keburukannya. Antara kebaikan bermain aplikasi TikTok adalah untuk tujuan pemasaran atau mempromosikan produk mereka. Seperti yang kita tahu, sekarang negara Malaysia telah mengalami pandemik COVID-19. Akibat dari pandemik ini, ramai daripada mereka kehilangan kerja. Justru, aplikasi TikTok ini digunakan sebagai platform untuk mempromosikan produk mereka kepada pelanggan-pelanggan lain. Justru itu dapat menarik ramai pelanggan baharu sebagai database untuk mereka. Seterusnya, untuk membantu sebahagian pelajaran online. Video yang ringkas dan mudah difahami dapat dihasilkan melalui aplikasi TikTok, juga dapat menarik minat dan idea-idea kreatif untuk tarik lagi perhatian pelajar untuk mempelajari subjek tersebut. Semestinya aplikasi ini didownload untuk menghilangkan stres dan sekadar hiburan untuk sebahagian penggunanya. Bakat baharu juga dapat ditunjukkan melalui satu video kreatif. Dan yang terakhir adalah membuat video dakwah. Video-video dakwah dapat disebarkan serta dikongsikan kepada mereka. Jadi, sebahagian pengguna dapat menambah ilmu mereka melalui aplikasi TikTok ini. Antara keburukan daripada aplikasi TikTok ialah video-video yang tidak baik bertujuan untuk memburukkan orang lain. Ini memberikan kesan yang negatif kepada pengguna yang lain. Kita sebagai umat Islam seharusnya menghormati dan menjaga aib orang lain. Sesiapa yang menutup keaiban orang Islam, maka Allah menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Ad-Daud dan At-Tirmizi. Yang kedua adalah membuang masa serta mengakibatkan kerja tertangguh. Dan yang keempat adalah membazir duit dan tenaga. Video yang dihasilkan memerlukan proses pengeditan yang lama serta memerlukan wang yang banyak untuk menjayakan sesuatu video itu. Walhal duit itu boleh digunakan ke arah kebaikan dan semestinya cyberbully. Dan topik utama pada hari ini ialah hukum Islam terhadap aplikasi TikTok. Menurut penerangan daripada Irsyad Al-Fatwa siri ke-472, hukum bermain TikTok terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah makruh. Seperti yang kita tahu, makruh adalah sesuatu perbuatan yang tidak mendapat dosa jika dikerjakan serta mendapat pahala sekiranya ditinggalkan. Dan seterusnya, hukum bermain aplikasi TikTok adalah haram. Haram ialah perbuatan yang apabila kita melakukannya, kita mendapat dosa, dan apabila kita meninggalkan perkara ini, kita mendapat pahala. Dan yang ketiga adalah
dibenarkan dan digalakkan sekiranya hiburan itu memberi kesan yang baik kepada individu dan kepada masyarakat. Kesimpulannya, pada zaman teknologi kini, hiburan dalam Islam dibenarkan asalkan ia mematuhi syariat yang telah dibenarkan oleh agama Islam. Ibu bapa adalah contoh yang terdekat kepada anak-anak untuk mendidik perkembangan mereka. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Setelah meneliti hujah yang dibentangkan, permainan video TikTok yang merakam pelbagai gaya tarian mengikut genre muzik hanyalah perbuatan yang sia-sia dan tidak mendatangkan sebarang faedah. Pemain TikTok dilarang memuat naik video tarian TikTok maupun aksi memek muka lip sync dan tarian yang menonjol mata di media sosial. Larangan tersebut bertujuan menutup pintu kerosakan selain boleh menimbulkan ancaman fitnah bagi sesiapa yang melihatnya. Demikian itu, umat Islam perlu memelihara diri dari sebarang hiburan yang tidak mendatangkan faedah serta boleh menjatuhkan maruah individu sekaligus menggugat nilai-nilai akhlak seorang mukmin. Semoga kita terhindar daripada golongan tersebut. Akhir kata, sekiranya ada saya terkasar bahasa ataupun menyinggung perasaan kamu semua, saya meminta maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya. Terima kasih.